Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup pada hari yang ke-13 daripada bulan Ramadan yang mulia daripada tahun 1442 Hijrah ini. Ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, tuan-tuan. Semoga kita menghargai, mensyukuri nikmat ini dengan kita memperbanyakkan taubat kita, istighfar kita, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaiki amalan kita, memohon supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, menerima amalan kita dengan belas kasihan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, kita akan sambung bacaan hadis daripada kitab puasa daripada kitab As-Sunan oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullahu rahmatan wasi'ah pada bab yang ke-17 dan insya-Allah juga bab yang ke-18. Bab ni tuan-tuan dia tak susah sangat sebab dia juga lebih kurang dah jadi sejarah lah bagi kita. Cuma bab ke-18 nanti ada isu sikit sebab fatwa-fatwa yang bersebaran ataupun yang disebarkan di sana sini, terutamanya bila masuk bulan Ramadan. Jadi kita akan bercakap sedikit sebanyak berkaitan dengan bab itu. Adapun bab yang ke-17 ni berkaitan masuknya waktu sahur ataupun masuknya waktu subuh. Benda ni benda yang masyhur, ma'ruf di kalangan kita, tuan-tuan. Adalah isu berbangkit satu dua, tetapi dia bukanlah isu yang begitu complicated untuk kita faham. Cumanya selepas kita faham, kita nak amal ataupun tidak, itu sahaja. Okeylah tuan-tuan, tanpa memanjangkan masa, kita teruskan dengan bab yang ke-17. Wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Abi Dawud rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain. Amin. Annahu qala bab waqti suhur. Bab waqti suhur ataupun bab waktu suhur. Bab pada menyatakan waktu sahur. Kita sebut sahur tuan-tuan dengan huruf sin baris atas. Tapi sebenarnya sahur kalau dengan huruf sin baris atas, ia adalah makanan ataupun minuman yang dimakan ataupun diminum pada waktu dini hari, pada waktu sahar itu. Adapun kalau kita sin tu, huruf sin tu kita bariskan dengan baris depan, itu merujuk kepada perbuatan, iaitu perbuatan makan sahur. Nampak tak? Perbuatan makan sahur. Jadi orang Melayu dia selalu sebut bersahur. Dan sepatutnya kalau nak ikut bahasa Arab dia kena sebut bersuhur. Sama juga dalam masalah wudu. Wudu ni ialah perbuatan mengambil wudu. Adapun wadu, iaitu huruf waw tu dibaca dengan baris atas, ia merujuk kepada air yang digunakan untuk berwudu. Jadi bab waktu suhuri, bab pada menyatakan waktu sahur. Jadi tuan-tuan, secara umumnya kita tahulah waktu sahur ni, saya pun tak ingat bila masuk waktu dia, tapi tak silap saya muntasifil lail, iaitu separuh daripada malam, maka bermulalah waktu sahur. Separuh daripada malam. Let's say kalau kita kata maghrib pukul 7, subuh pukul 6, jadi kita kiralah berapa jam tu. Kemudian kita bahagi dua. Jadi daripada situ bermulanya waktu sahur. Cuma yang afdalnya adalah untuk kita lewatkan sahur. Jadi tuan-tuan, dalam bab ini ada beberapa hadis yang dibawa oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullah. Lebih kurang ada dalam 4 hadis. Hadis yang masyhur tuan-tuan, yang Nabi SAW kata jangan sesekali azan Bilal radhiyallahu anhu menghalang kamu daripada makan dan minum. Iaitu yang kita kenali sebagai azan yang pertama, iaitu azan sebelum masuknya waktu fajar, sebelum masuknya waktu subuh. Adapun tuan-tuan,
Apakah sebab azan tersebut dilaungkan? Azan yang pertama tu Nabi SAW bagi tahu adalah supaya orang yang mana tidur boleh bangun. Kalau dia nak berpuasa, dia boleh sempat bersahur dan seumpamanya. Ataupun kalau dia berada dalam keadaan hadas besar, dia boleh mandi dan seumpamanya. Untuk dia bersiap sedia untuk menunaikan solat fardu subuh. Terutamanya bagi orang mana ingin menunaikan solat secara berjemaah lah. Sebab takut-takut kalau bangun apabila azan yang kedua, iaitu azan waktu subuh, takut tak sempat lah kalau dia nak pergi sembahyang berjemaah sebab dia nak mandi hadas dan seumpamanya. Tapi kalau dia bangun memang azan kedua, memang dia tak boleh nak makan sahur dah lah. Dia kena teruskan puasa lah kalau dia nak berpuasa. Kalau puasa wajib tu, dia kena niat malam sebelum tu lagi. Dia kena niat pada waktu malam lagi untuk dia berpuasa wajib. Sebagaimana kita semua ketahui, tuan-tuan. Jadi azan yang pertama tujuannya adalah untuk orang yang mana tidur bangun ataupun orang yang sedang qiyam menunaikan solat, dia boleh berhenti daripada qiyam dia, sama ada untuk dia tidur balik seketika untuk dapatkan kerehatan, untuk dapatkan kesegaran bagi tubuh badan dia, ataupun untuk dia balik bersahur kalau dia nak berpuasa. Sebab dalam mazhab kita, di sisi majoriti para ulama, disyariatkan 2 kali azan ni, satu azan sebelum masuk waktu subuh dan juga azan subuh ni, bukan hanya pada bulan puasa sahaja, dia adalah sepanjang tahun. Dia adalah sepanjang tahun. Tapi di Malaysia ni, tuan-tuan, kita di Malaysia ni, kita tak biasa dengan azan 2 kali. Tapi kalau baca Quran, zikir, kuat-kuat sebelum waktu subuh tu, hak tu kita biasalah. Kan? Kita baca Quran, zikir, kuat-kuat sebelum subuh tu, guna mic, guna pembesar suara tu memang biasa sangat di Malaysia. Tapi azan yang Nabi SAW ajar, yang sahabat-sahabat buat, yang disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab sebagai sunat, hak tu manusia tak buat. Orang Malaysia kita tak buat. Jadi dia mengambil illah. Illah tu dia ambil. Illah tu mansusah dalam hadis. Illah, kenapa azan pertama tu dibuat pada zaman Nabi, dia punya sebab, dia punya reason mansusah disebut dalam hadis. Jadi orang kita dia ambil illah, tetapi dia tinggalkan ma'lul. Dia ambil illah iaitu supaya orang bangun, orang boleh get ready untuk sahur dan seumpamanya. Dia ambil benda tu. Tetapi amalan yang ma'lul tu, yang asal tu, iaitu azan yang pertama tu, dia tinggalkan. Kalau dalam usul, tuan-tuan, dalam usul fiqh, antara perbahasan illah ni, kita tidak boleh mengambil illah untuk kita kiaskan pada benda lain, sehingga illah itu, yang kita ambil itu, membatalkan hukum asal. Kita tidak boleh istimbat satu-satu illah. Ni kalau illah mustambatah lah. Kita tidak boleh istimbat satu-satu illah untuk kita kiaskan pada benda baru yang tidak disebut di dalam nas, kerana adanya illah tersebut pada benda baru tersebut, sebagaimana adanya illah tersebut pada hukum asal. Tetapi last kali bila kita istimbat, illah tersebut menyebabkan hukum asal terbatal. Hak ni tak boleh, tuan-tuan. Hak ni tak boleh. Apatah lagi kalau illah tu bukanlah diistimbat, illah yang mana mansusah disebut di dalam nas. Tiba-tiba kita telah batalkan nas disebabkan oleh illah tersebut. Mana boleh? Tuan-tuan faham kan apa yang saya cuba cakap? Jadi dalam hadis tu diambil illah untuk mengejutkan orang yang tidur, untuk bagi tahu orang yang sedang solat, waktu subuh dah hampir, bolehlah berhenti solat, untuk pergi bersahur dan seumpamanya. Jadi illah itu diambil. Tetapi dia tak gunakan illah itu pada nas yang asal, iaitu azan yang pertama. Dia ambil illah. So kita buatlah bacaan Quran kuat-kuat, kita tarhim kuat-kuat, kita zikir kuat-kuat, kita berqasidah ke apa ke, dengan tujuan, dia kata tujuan dia adalah untuk supaya orang bangun tidur bersahur, ataupun get ready untuk sembahyang subuh, ataupun orang yang sedang qiyam, dia boleh berhenti untuk bersahur. Jadi, dia ambil illah tersebut, sebagaimana disebut di dalam nas. Tetapi, dia gunakan illah itu untuk apa, tuan-tuan? Dia gunakan illah itu untuk yang bacaan-bacaan dia buat tadi. Tetapi, hukum asal yang ada illah tersebut, dia tidak amal. Hukum asal yang ada illah tersebut, dia tidak amal. Subhanallah. Itu satu benda yang pelik lah.
Sebagaimana juga dalam masalah hudud, kan, ada orang yang mana mengistimbatkan illah daripada hudud ialah sebagai untuk membentuk manusia, mendisiplinkan manusia, sebagai punishment yang boleh membentuk manusia lah, hukuman boleh membentuk manusia. So sekarang bila kita dah ada bentuk-bentuk hukuman yang lain seperti penjara dan seumpamanya, maka kita tidak perlu lagi untuk buat hudud. Jadi dia telah istimbat illah sebab kenapa punishment-punishment, hukuman-hukuman ini dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digazetkan oleh syariat. Jadi dengan illah tersebut dia telah membatalkan nas, iaitu kewajiban hudud. Ni benda-benda macam ni tak boleh, tuan-tuan. Benda-benda macam ni tidak boleh. Kita ambil illah, sama ada illah mansusah ataupun illah yang mana mustambatah, kita gunakan pada satu benda yang tidak dinaskan, tetapi kita membatalkan nas yang asli. Tidak boleh, tuan-tuan. Tidak boleh. Jadi dalam kes ni, tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu illah kenapa azan pertama. Jadi sepatutnya kita kena amalkanlah azan pertama tu. Jangan kita reka benda-benda baru. Okey, tuan-tuan, hadis yang pertama, wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Abi Dawud rahimahullah, annahu qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Hammad bin Zaid an Abdullah bin Sawadah al-Qushairi an abihi annahu qala sami'tu Samurah bin Jundub yakhtubu wa huwa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna min sahurikum adhanu Bilal wala bayadul ufuq alladhi hakadha hatta yastatir. Hadis ini, tuan-tuan, ialah hadis yang sahih. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmizi. Hadis sahih, tuan-tuan. Daripada Samurah Ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhum, pada satu hari dia sedang berkhutbah dan dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah sesekali azan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ialah azan pertama, menghalang kamu daripada kamu makan makanan sahur kamu. Bagi orang nak berpuasa lah, la yamna'anna min sahurikum adhanu Bilal, iaitu kalau dia nak makan, teruskan makan. Kalau dia nak bersahur, teruskan bersahur. Maksudnya tidaklah bila dia dengar azan, dia tak sempat bersahur, dia terus tidak bersahur. Sahur itu sunat. Jadi jangan sekali-kali azan Bilal menghalang kamu daripada nak mula sahur ataupun meneruskan sahur yang sedang dimakan. Maksudnya tidaklah bila dengar Bilal azan, dah terus diletak tepi makanan ataupun minuman. La yamna'anna min sahurikum adhanu Bilal. Sini sahur dengan baris atas dengan maksud ma yu'kal wa ma yushrab. Apa yang mana dimakan, apa yang diminum. Jangan sekali-kali azan Bilal radhiyallahu anhu menghalang kamu daripada makanan kamu, makanan sahur kamu. Maksudnya kalau belum makan, terus makan. Sebab itu adalah sunnah untuk bersahur. Kalau sedang makan, jangan berhenti. Habiskanlah makanan dan juga minuman kamu. Dan jangan sekali-kali putihnya di ufuk. Ufuk ni, kita pun orang Melayu sebut ufuk kan. Jangan sekali-kali putihnya ufuk alladhi hakadha, yang seperti ini. Seperti ini tu macam mana? Yang mana naik ke tinggi. Cahaya putih tu dia naik tinggi ke atas. Dia panggil apa, tuan-tuan? Cahaya ni yang ke atas ni, yang putih ni, kita panggil fajar kadhib, iaitu fajar yang mana dusta. Itu bukan masuk waktu subuh. Sebab dia naik ke atas, dia panggil mustatil, iaitu dia naik ke atas. Memang dia nampak bercahaya, tetapi lama-lama dia akan pudar, dan selepas satu tempoh barulah cahaya putih itu akan menerangi ufuk secara memanjang macam ni, secara melebar. Jadi cahaya putih yang naik ke atas itu yang disebut sebagai fajar mustatil ataupun fajar kadhib itu, jangan sekali-kali dia menghalang kamu daripada makanan sahur kamu. Sebab itu ialah fajar kadhib. Jadi tuan-tuan kena tengoklah dalam gambar ataupun YouTube bagaimana bentuk fajar kadhib yang naik ke atas, dan juga fajar yang sadiq, fajar yang benar, itu yang betul-betul masuk waktu subuh tu, iaitu yang mana akan menyebar secara apa ya? Menyebar secara bahasa Melayu apa? Araban. Dia akan menyebar secara apa bahasa Melayu?
Apa tuan-tuan bahasa Melayu? Dia akan menyebar secara aradan. Melebar, secara melebar. Jadi tuan-tuan, hatta yastatir. Maksud hatta yastatir sehinggalah fajar itu dia akan melebar. Maksud cahaya putih itu dia melebar dan memenuhi ufuk. Maka waktu itulah masuk waktu subuh. Pada waktu tersebut dah tak boleh makan dah. Sebab apa? Wajib untuk berhenti apabila masuk waktu subuh tuan-tuan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Inilah pendapat majoriti para ulama. Pendapat majoriti para ulama. Horizontal. Betul lah, dia melebar kan. Dia membentang. Tengok tangan saya, faham kot. Kalau yang mustatil dengan lam tu dia memacak naik ke atas. Jadi tuan-tuan, dalam masalah ni, Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih dalam Quran meletakkan waktu bermulanya puasa ialah bila tuan-tuan? Apabila masuknya waktu subuh. Apabila masuknya waktu subuh. Jadi pada waktu tersebut wajib untuk imsak. Kalau dalam mulut ada makanan kena keluarkan. Kalau air ada di tangan, nasi ada di tangan, tidak boleh terus makan. Inilah pendapat majoriti para ulama. Wal fatwa ala hadha, dan fatwa adalah ini. Betul dulu ada khilaf di kalangan sebahagian sahabat dan juga tabi'in. Tetapi selepas itu tuan-tuan, fatwa-fatwa itu semua telah ditinggalkan. Kalau ikut pengajian usul fiqahnya, dia dinamakan sebagai fatwa yang syaddah. Sebab apa? Sebab dia telah menyalahi nas yang jelas. Dia telah menyalahi nas yang jelas. Dia telah menyalahi nas yang jelas. Nas Quran, nas hadis yang mana la yahtamil ma'nan akhar. Yang mana tidak ada kemungkinan makna yang satu lagi. Tidak. Dia ialah nas yang nas. Yang mana dalalahnya bersifat nasiyah. Jadi, qaul itu disebut oleh majoriti fuqaha sebagai qaul yang syadz, la yu'awwalu alaih. Tidak lagi diterima, wala yuftabih, dan tidak boleh difatwakan. Sebab apa? Sebab hadis-hadis yang sahih dan juga ayat Quran telah menyatakan bermulanya waktu puasa hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri. Itu bermulanya waktu puasa. Dan dalam hadis ni pun tuan-tuan, Nabi SAW kata, la yamna'anna min sahurikum adhanu Bilal wala bayadul ufuqil ladhi hakadha. Janganlah sesekali azan Bilal, iaitu azan pertama itu menghalang kamu daripada kamu bersahur. Dan begitu juga jika kamu nampak fajar kadhib yang naik tinggi ke atas, jangan menghalang kamu daripada sahur. Hatta, sehingga tuan-tuan. Hatta ni, dia panggil apa? Hukum dita'liq dengan hatta. Jadi bila sampai waktu tersebut, iaitu sehingga masuknya waktu solat subuh, jadi kita kena berhentilah tuan-tuan. Apabila masuknya waktu solat subuh, maka kita kena berhenti. Nampak tak? Kita kena berhenti. Sebab telah diletak hatta li bulughil ghayah, sampai kepada satu tempat, satu barrier, sebagai satu pemisah. Bila sampai situ tak boleh dah lah. Sebab tu kita kata dalam hadis-hadis yang sahih, dalam Quran sekalipun, telah meletakkan barrier bahawasanya imsak untuk puasa adalah apabila masuknya waktu fajar. Apabila masuknya waktu fajar. Mesti. Jadi tuan-tuan, apa sahaja qaul yang mana menyalahi nas-nas, yang mana dalalahnya adalah nasiyah ini, maka qaul itu ghair mu'awwal alaih, tidak diterima lagi. Sebab tu, antara perbahasan besar dalam kitab-kitab usul ialah fatwa-fatwa sahabat ni tuan-tuan. Adakah kita boleh pakai ataupun tidak? Terutamanya fatwa-fatwa yang mana menyalahi fatwa majoriti ataupun keputusan majoriti ulama-ulama mujtahidin daripada kalangan sahabat sendiri, dari kalangan atba' tabi'in, sehinggalah kepada a'immatul mazahib, yang mana menyalahi pendapat ini. Pendapat yang mana bersifat sangat minoriti. Boleh tak kita nak amalkan? Kalau kebanyakan kitab-kitab usul tak bagi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia kata qaul-qaul ini dah mahjurah, telah ditinggalkan. Sebab apa ditinggalkan tuan-tuan? Sebab dia punya dawabit, dia punya orang kata perincian-perinciannya kita tak tahu. Sebab akwal ini tidak diambil oleh para ulama kerana akwal-akwal ini lemah. Dari sudut dalilnya, pendalilannya tidak jelas. Jadi sebab tu para ulama mereka telah tapis qaul-qaul para sahabat. Itu antara kepentingan mazhab-mazhab yang mana mereka telah melihat nas Quran hadis dan mereka telah melihat perselisihan di kalangan para sahabat. Jadi mereka tapis dah semua benda tu tuan-tuan. Yang mana qaul yang mana lemah,
Walaupun di ijtihad sahabat, maka para ulama telah tinggalkan qaul tersebut. Tidak semestinya dia qaul sahabat, maka semua boleh difatwakan, tidak. Sebab tu qaul Ibn Abbas dalam masalah riba fadal, dalam masalah nikah mut'ah dan seumpamanya, tidak diterima oleh para ulama, walaupun dia ialah daripada turjumanul Quran, daripada sahabat yang paling alim Quran, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, adanya qaul sahabi tidak membolehkan kita untuk terus berfatwa dengan qaul tersebut. Sehinggalah kita kena tahu mustanad, kita kena tahu dia punya dalil. Sebab hampir ijma' di kalangan ulama usul tidak boleh berfatwa keluar daripada mazhab 4. Hampir ijma' ulama usul. Sebab apa mazhab 4, tuan-tuan? Sebab mazhab yang 4 ini muharrarah. Mazhab yang mana telah dikemas kini, dikaji, telah dikhidmati oleh para ulama kurun demi kurun, kurun demi kurun. Sekira-kiranya kalau keluar daripada qaul mazhab 4, biasanya itu adalah aqwal mahjurah, iaitu qaul-qaul yang mana telah ditinggalkan, yang disebutkan oleh para ulama sebagai syadzah. Kerana apa? Kerana dia menyalahi pendalilan yang mu'tabar, menyalahi nas-nas yang mu'tabar. Nampak tak? Jadi sebab tu para ulama kata, jangan sekali-kali berfatwa dengan qaul yang mana keluar daripada mazhab 4, sebab kebanyakannya adalah qaul yang lemah, ghair mu'tabar. Dan kita semua tahu bahawasanya bukan semua khilaf itu mu'tabar, bukan semua khilaf itu dikira. Nah, khilaf yang dikira ialah khilaf yang mana lahu hadzun minan nazar, yang mana ada, orang kata portion, ada bahagian daripada nazar, iaitu penghujahan, pendalilan yang kuat, yang kukuh. Jadi tuan-tuan, tentang masalah khilaf syadz, khilaf ghair mu'tabar, ini semua benda ni kita kena belajar dalam kitab-kitab usul, tuan-tuan. Jadi orang yang mana dia ingin tasaddur untuk fatwa, dia kena ada ahliyah lah, dia kena ada kemampuan lah. Sepatutnya dia hanya nukilkan mu'tamad mazhab. Paling kurang kalau dia nak takhayyur aqwal pun, dia nak pilih qaul-qaul pun, jangan keluar daripada mu'tamad 4 mazhab. Nampak tak? Janganlah sesekali dia berfatwa dengan qaul yang syadz kepada orang awam. Hak dia nak amas diri, kita terpulang pada dia lah. Sebab dia nak jawab depan Allah Ta'ala nanti. Tapi, dia nak jawab depan Allah Ta'ala nanti untuk diri dia. Tetapi ammah, orang awam, takkan dia nak tolong jawab untuk orang awam. Jadi tuan-tuan, semoga Allah SWT bagi taufik kepada kita untuk kita faham benda ni. Hadis yang seterusnya, wabihi qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya an at-Taimi, wa hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Sulaiman at-Taimi an Abi Uthman an Abdullah bin Mas'ud annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yamna'anna ahadakum adhan Bilal min sahurihi فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا ومد يحيى بإصبعيه السبابتين. Hadis ni tuan-tuan ialah hadis yang sahih lah. Hadis yang sahih ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada masyhur tuan-tuan. Musaddad ialah Ibnu Musarhad. Yahya di sini ialah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. At-Taimi di sini ialah Sulaiman At-Taimi. Kemudian Imam Abu Daud dia bawa sanad lain sampai kepada At-Taimi. Madhab dia ialah daripada At-Taimi, daripada Ahmad bin Yunus, daripada Zuhair, daripada Sulaiman At-Taimi. Daripada Abi Uthman, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Uthman An-Nahdi masyhur, Abdurrahman ibn Mul An-Nahdi, Abu Uthman An-Nahdi. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah sekali-kali adzan Bilal radhiyallahu anhu menghalang seseorang daripada kamu daripada makanan sahurnya. Maksudnya sebagaimana kita syarah tadi. Kerana apa? Fa innahu. Kerana apa? Ta'lil, tuan-tuan. Ni ta'lil. Fa innahu, kalau tuan-tuan ngaji dalam usul fiqh, dalam masalikul illah, ini dalam bab maslak ima'. Fa innahu yu'adzinu. Kerana apa? Kerana Bilal radhiyallahu anhu telah azan, ataupun satu perawi lagi kata Nabi SAW tak sebut yu'adzin tapi sebut yunadi, memanggil, iaitu azan lah juga. Supaya apa? Liyarji'a qa'imukum. Liyarji'a qa'imukum. Supaya orang mana sedang berdiri menunaikan solat malam, dia boleh kembali untuk tidur, untuk dapatkan tenaga, sebab mungkin dia dah bangun sepanjang malam.
kemudian dia boleh tidur sekejap dalam masa 15 minit, 10 minit, ataupun kalau dia nak puasa dia boleh bersahur. Dan supaya orang yang mana sedang tidur boleh sedar untuk sahur ataupun untuk solat malam sedikit sebelum masuknya waktu subuh. Dan Nabi SAW kata bukanlah fajar itu an yaqula hakadha. An yaqula di sini dalam kitab-kitab syarah, kita jangan terjemah berkatalah. An yaqula di sini dengan erti kata yadhhar. Dan bukanlah fajar itu dia zahir dalam keadaan macam ni. Macam ini, hakadha. Hakadha ni macam ini. Macam mana tu? Jadi Musaddad, dia kata, Yahya bin Sa'id Al-Qattan telah dan dia telah macam menggabungkan dia punya tangan ni. Hatta yaqula hakadha. Maksud sehinggalah zahir, apparent jadi macam ni. Yahya telah memanjangkan dia punya dua jari sababah ni, jari telunjuk ni, menunjuk ke atas. Itu yang panggil fajar yang apa panggil, fajar yang mana mustatil, fajar yang mana naik tinggi. Yang kalau tuan-tuan tengok dalam gambar, dia akan nampak putih tu naik tinggi. Kemudian dia akan jadi pudar, dan selepas satu tempoh cahaya putih tu dia akan menerawak, dia akan apa perkataan tadi? Dia akan membentang, dia akan melebar. Itu baru masuk waktu subuh yang sebenar. Nampak tak? Hatta yaqula hakadha wa madda Yahya bi isbi'aihi as-sabbabatain. Tamam. Hadis yang seterusnya, wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Isa qala hadatsana Mulazim ibn Umar an Abdullah ibn Nu'man annahu qala hadatsani Qais ibn Talq an abihi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu wa la yahidannakum as-sati'ul mus'id fakulu washrabu hatta ya'tarid lakumul ahmar. Hadis ni tuan-tuan, sanad dia hasan sebab Qais bin Talq ini dia adalah hasanul hadis daripada ayah dia siapa? Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Dia bagi tahu bahawasanya baginda Nabi SAW telah bersabda, makanlah dan minumlah. Kulu washrabu, kalau dalam masalah sahur, maka amar di sini, perintah di sini ialah perintah yang sunat lah. Sebab kita tahu dah sunat untuk bersahur. Jadi kulu washrabu, ia adalah perintah yang sunat. Kulu washrabu, makanlah. Nampak tak? Kalau orang tu sedang makan, kulu washrabu tu dia boleh jadi amar lil ibahah dah. Maksudnya harus lagi untuk kamu makan. Nampak tak? Kalau dia masih belum makan, kulu washrabu amar lil istihbab ataupun lil nadab. Satu perintah yang menunjukkan kepada sunat. Kalau belum makan, sunat untuk kamu makan dan minum sebab dia bersahur di sunat. Jadi kalau kita telah makan dan telah minum, kita dah makan kurma 2-3 biji, dah minum air segelas sebagai contoh. Tapi kita nak teruskan makan. Jadi kulu washrabu di situ jadi ibahah, harus je lah. Nampak tak? Sebab sunat telah terhasil. Dan jangan sekali-kali as-sati'ul mus'ad, iaitu cahaya yang mana naik ke atas, tinggi, menghalang kamu, iaitu fajar kadhib tadi, itulah yang disebut sebagai al-mustatil, al-abyadul mustatil, yang putih yang mana naik tinggi tadi. Nampak tak? Fakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Hatta, tengok sehingga tuan-tuan. Hatta, sehingga. Maksudnya ada barrier, ada limit dia. Hatta ya'tarida lakumul ahmar, sehinggalah ya'tarid ni melebar. Fajar ahmar di sini dalam syarah-syarah dia kata sebenarnya dia ialah fajar yang putih jugalah. Yang mana dia mula menerang di ufuk, secara horizontalnya dia mula menerang. Bila masuk waktu subuh lah, senang cerita tuan-tuan, maka kamu kena stop, kamu kena berhenti. Nampak tak? Kamu kena stop, kamu kena berhenti. Berapa banyak riwayat tuan-tuan? Tadi kita dengar riwayat Samurah, kita dengar riwayat Abdullah bin Mas'ud, sekarang kita dengar riwayat daripada Talq bin Ali. Nampak tak? Kita dengar daripada riwayat Talq bin Ali dan seumpamanya, yang mana telah letak barrier untuk makan dan minum. Sebagaimana dalam ayat Quran, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi bila ada barrier tersebut, maka kita kena berhenti di barrier tersebut lah tuan-tuan. Kata Imam Abu Daud, qala Abu Daud, hadha mimma tafarrada bihi ahlul Yamamah. Ini hadis yang mana sanad ni ahli Yamamah bersendirian dalam meriwayatkannya. Ala kullin, ini kena ngaji lain lah apa maksud tafarrud di sini. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Husain bin Numair wa hadatsana Uthman bin Abi Shaybah
قال حدثنا ابن إدريس المعنى عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضحك فقال إن وسادك إذا لعريض طويل إنما هو الليل والنهار وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار. Jadi hadis ni tuan-tuan, hadis yang sahih juga, masyhur hadis ni, hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dikeluarkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan seumpamanya lah. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu katanya, apabila turunnya ayat ini, lamma nazalat hadhil ayah. Ini antara iskal. Ini antara iskal yang berlaku. Lamma nazalat hadhil ayah. Sebab ayat ini dia turun pada awal-awal puasa pada tahun kedua Hijrah. Awal-awal puasa pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah. Maksudnya ayat ni, ayat berkaitan dengan makan, minum, bila nak kena berhenti sahur dan seumpamanya, dia dah turun awal lagi. Pada awal-awal puasa dulu. Tetapi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat-riwayat, ta'akhkhara islamuhu. Ta'akhkhara islamuhu. Dia masuk Islam lewat. Jadi bagaimana dia boleh kata lamma nazalat hadhil ayah. Lamma nazalat hadhil ayah. Bila turunnya ayat ini, seolah-olah menunjukkan bahawasanya dia telah masuk Islam awal. Pada awal-awal tahun kedua Hijrah dulu dia dah masuk Islam. Benda ni disebutkan di dalam kitab-kitab syarah oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi alaih dan seumpamanya. Dia kata tak, bukan sedemikian rupa. Bukan sedemikian rupa. Jadi kita kena ta'wil perkataan lamma nazalat hadhil ayah. Bila turunnya ayat ini, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Qal akhadtu iqalan. Maksudnya, apabila aku tahu berkaitan dengan ayat ini, bila aku masuk Islam, adalah benda-benda yang aku belajar. Berkaitan dengan imannya, berkaitan dengan rukun Islam, berkaitan dengan salat, berkaitan dengan puasa. Jadi, pada awal-awal dia masuk Islam, walaupun dia masuk Islam lewat dah, tapi awal-awal dia masuk Islam tu, jadi adalah benda-benda yang mana dia belajar salah faham. Benda ni biasalah tuan-tuan berlaku kan. Kita belajar 2-3 orang guru pun, 2-3 kitab pun, berapa banyak benda yang kita salah faham. Padahal kalau kira zaman tu, zaman kita di hukum hakam fiqh ni telah mustaqir, telah jelas, ditulis, difatwakan. Bukan zaman ijtihad macam zaman sahabat. Mereka kena kumpul dalil daripada pelbagai tempat, kena tanya Nabi, ataupun maksudnya hakam ghair mustaqirah sangatlah. Jadi tuan-tuan, berlaku salah faham. Dia kata, apabila aku baca ayat ni, dan dia ialah satu orang Arab, dan dia faham ayat ini dalam bentuk hakikat, dalam bentuk hakikah. Dia faham ayat ni dalam bentuk hakikah. Dalam bentuk hakikah. Jadi, bila dia faham dalam bentuk hakikah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Sehinggalah dapat dibezakan antara tali yang putih dan juga tali yang hitam. Selagi mana dalam ayat tu kan, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta sehingga yatabayyana, jelas pada kamu al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad. Iqal, tali yang putih daripada tali hitam. Maksudnya selagi tali putih, tali hitam tu tidak jelas pada kamu, maka kamu boleh makan minum lah. Itu kefahaman dia. Kita tuan-tuan, kalau letak tali putih, tali hitam, pukul 10 nantilah baru kita dapat bezakan yang mana putih, mana hitam. Nampak tak? Itu bukan maksud sebenar daripada ayat. Dalam Sahih Bukhari, ayat ini turun berhenti di situ sahaja. Ayat ini turun berhenti di situ sahaja dulu. Dalam Quran ada lagi tuan-tuan, minal fajri, iaitu minal fajri ni dia datang untuk terangkan apakah maksud al-khaytul abyad dan juga al-khaytul aswad. Dikatakan jarak antara dua ayat ini, ayat yang kita baca tadi, kul washrabu,
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Dan ayat minal fajri ni setahun, tuan-tuan. Perkataan minal fajri itu turun setahun lepas tu. Ni dalam bab usul ni, mereka ulama-ulama bahas panjang lebar lah. Ala kullin, yang paling penting, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu telah tersalah faham. Maka dia kata apa? Fawada'tuhuma, aku telah letakkan dua tali tu, yang warna putih, warna hitam. Tahta wisadati, di bawah, kalau kita sebut bantal lah. Fanadhartu, maka aku tengok. Falam atabayyan. Aku tak boleh bezakan lagi. Jadi dia kata boleh makan, boleh minum lagi lah. Maka aku telah bagi tahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW telah ketawa. Alaihi salatu wassalam. Nabi SAW telah bersabda, kalaulah macam tu sesungguhnya wisadaka idzan la'aridun tawil. Kamu punya bantal tu panjanglah. Sebab maksud al-khaytul abyad dengan al-khaytul aswad itu ialah malam dan juga siang. Sehingga kamu boleh bezakan antara malam dan siang. Itu masuk waktu subuh lah. Kalau kamu boleh letak al-khayt al-abyad dengan al-khayt al-aswad bawah bantal kamu, maksudnya kamu punya bantal tu memang panjang lah. Nampak tak? Innama huwa al-lail wan nahar. Nabi SAW kata sesungguhnya yang dimaksudkan dengan al-khayt al-abyad dengan al-khayt al-aswad itu ialah al-lail wan nahar. Jadi tuan-tuan, dalam masalah ni bukanlah masalah Nabi tak terangkan ke apa, tapi benda ni Nabi terang dah kepada sahabat yang lain. Tetapi Adi bin Hatim masuk Islam lambat, tetapi dalam proses belajar dia tersalah faham. Dia tak ada isu takhirul bayan an waqtil hajah di sini. Tidak ada isu takhirul bayan an waqtil hajah. Tidak ada isu tersebut. Bukan Nabi melewat-lewatkan penerangan sedangkan manusia berhajat. Tidak. Nabi terang je pada para sahabat yang lain. Bahkan benda ni bertahun pun. Nampak tak? Hatta sebelum turunnya perkataan minal fajri itu, Nabi dah terang pada para sahabat. Sahabat faham pun. Tetapi apabila ada juga iskal di sana sini, maka Allah SWT turunkan perkataan minal fajri. Jelas dalam Quran. Tapi tak timbul isu takhirul bayan an waqtil hajah. Melewat-lewatkan penerangan daripada waktu yang diperlukan untuk diamalkan. Tidak, tuan-tuan. Cuma berlaku confuse pada individu-individu tertentu. Itu sahaja. Memberi isyarat kepada kita, walaupun kita ni hebat macam mana pun, belajar tinggi macam mana pun, boleh je salah faham. Sebab tu kena terus belajar. Kita kena tanya orang lebih pakar. Kalau kita ada pendapat-pendapat tertentu, especially bila pendapat kita bertentangan dengan majoriti para ulama, janganlah kita terus sebarkan pendapat kita seolah-olah dia ialah wahyu, Quran munazzal. Seumpama Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita tanyalah dulu, bincang dengan orang lain. Betul ke kefahaman aku? Kenapa bila aku kaji, aku punya pendapat ni keluar tak sama dengan orang lain, dengan majoriti umat? Sepatutnya gitu. Ala kullin, wa qala Uthman ni siapa, tuan-tuan? Ibn Abi Shaybah, iaitu saudara kepada Abu Bakar Ibn Shaybah. Dalam riwayat dia kata innama huwa sawadul laili wa bayadun nahar. Jadi hadis dalam riwayat Uthman, kan kita ada dua jalan ke atas tadi tu. Riwayat yang pertama ialah innama huwa lailu wan nahar. Itu adalah malam dan siang. Tapi dalam riwayat Uthman, dia riwayatkan Nabi SAW bersabda innama huwa sawadul lail wa bayadun nahar. Itu ialah gelapnya malam dan juga cerahnya siang. Cuma perkataan inna wisadaka idzan la'aridun tawil, Al-Imam Al-Khattabi rahmatullahi alaih, dia kata ada dua tafsiran lah. Tafsiran yang pertama yang saya sebut tadi, Nabi SAW gelak dan Nabi SAW bergurau dengan Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Maksudnya, kalau kamu berjaya letak tali putih dengan tali hitam di bawah bantal kamu, maksudnya bantal kamu tu panjang lah. Itu tafsiran yang biasalah, masyhur. Tapi ada sebahagian mengatakan di sini telah berlaku majaz. Berlaku majaz macam mana? Tadi pun majaz. Ini dia panggil, bukanlah majaz, dia panggil kinayah. Kinayah pun majaz juga kan. Jadi, kau kan? Supaya lah orang kata bahasa sastra. Jadi dia kata, apa beza antara kinayah dengan majaz, tuan-tuan? Apa beza antara kinayah dengan majaz? Apa beza antara kinayah dengan majaz?
Majaz, makna hakiki dia ghairu murad, tidak dikehendaki. Majaz, makna hakiki dia ghairu murad, tidak dikehendaki. Aku telah lihat satu ekor singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Jadi singa di situ, makna hakiki dia iaitu al-hayawanul muftaris, iaitu binatang buas yang mana memburu itu, ghairu murad, tidak dikehendaki. Memang maksud di situ ialah satu orang lelaki yang mana pemberani. Tapi kinayah, memang dia ada makna majazi, makna di sebalik. Tetapi makna hakiki dia masih lagi digunakan di situ. Nampak tak? Makna hakiki dia masih lagi digunakan. Tetapi ada makna di sebalik. Bila kita kata contohnya apa ya? Dalam bahasa Arab, satu-satu orang tu, bila kita kata tawilun nijad, dia punya sarung pedang panjang. Tawil, perkataan tawil diguna dengan maksud panjang lah. Nijad, sarung pedang itu digunakan dengan maksud sarung pedang juga. Tetapi bukan nak cerita pasal sarung pedang dia panjang. Dia bahasa kiasan yang di sebalik itu, kita panggil apa ya? Peribahasa kot dalam bahasa Melayu kita. Di sebalik itu menunjukkan kepada satu orang yang mana pemberani. Satu orang pemberani sebagai contoh. Sebab orang yang mana bawa pedang ni, tak? Satu orang yang mana gagah perkasa lah. Dan dia satu orang yang mana tubuh dia tinggi. Tak, orang yang mana perkasa, dia punya bentuk tubuh badan dia tu, Masya Allah, orang kata katang lah. Sebab tu, bila dia tinggi, proportion dia tinggi. Sebab tu sarung pedang dia panjang. Kalau dia rendah, sarung pedang dia panjang, melereklah ke bumi, nak berjalan macam mana. Begitu juga dalam hadis Ummu Zar'ah tu, kathirur ramad. Banyaknya abu. Banyaknya abu. Kathir, banyak. Digunakan dengan makna banyak. Ar-ramad, abu lah. Tetapi maksud di sebalik itu menunjukkan dia ni sebagai satu orang pemurah. Sebab dia selalu memasak untuk tetamu dia. Itu beza antara majaz dan juga kinayah, tuan-tuan. Majaz dan juga kinayah. Ala kullin, berdasarkan qaul yang kedua, disebut oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, maksud inna wisadaka idhan arid. Nabi SAW nak isyaratkan. Tapi qaul ni tidak disetujui oleh ulama-ulama lain lah. Tapi ada qaul. Maksudnya kata kau ni tak cerdik mana ni. Gitu dia nak kata. Sebab bila sebut wisadah ni, orang kata Bantan menunjukkan kepada banyak tidur. Jadi orang yang banyak tidur ni, maksudnya orang tak berapa nak mengaji lah. Orang tak berapa cerdik, orang malas. Ada orang kata gitu. Sebab hukum hakam puasa ni, dah bertahun-tahun dah orang puasa. Betul lah kamu baru masuk Islam. Tapi ini kan benda-benda yang orang kata sepatutnya budak-budak pun tahu. Sepatutnya kamu kena belajar dengan lebih bersungguh lah. Tidaklah tersalah faham sebagai yang macam ni. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, orang Arab sendiri pun, walaupun mereka ahlul lisan, tetapi kalau faham daripada nas sendiri-sendiri, boleh jadi salah. Apatah lagi kita orang ajam. Sebab itu tidak boleh tidak. Kita kena ada rujukan kita, tuan-tuan. Rujukan kita ialah para ulama kita yang mu'tabar. Yang mana telah menerangkan kepada kita nas. Yang telah menerangkan kepada kita nas. Bagaimana nas tersebut boleh difahami. InsyaAllah. Bab yang ke-18. Sikit lagi. Bab yang ke-18. Bab fir rajuli yasma'un nida'a wal ina'u ala yadihi. Ini pun bab masalah ni. Bab berkaitan satu orang lelaki ataupun perempuan yang mana dia dengar an-nida'. An-nida' ni lah azan lah. Sedangkan gelas air, bekas air masih lagi berada di tangan dia. Bukan tuan-tuan selalu dengar ke benda ni? Boleh makan, boleh minum lagi. Walaupun azan subuh dah masuk. Bukan azan pertama ni, azan kedua ni. Dah. Bukan setakat benda yang ada dalam mulut tu boleh telan. Air ada dalam mulut boleh telan, nasi ada dalam mulut boleh telan. Tak, yang duduk dalam tangan ni pun boleh teruskan habis. Bukankah tuan-tuan selalu dengar benda-benda ni? Satu hadis tuan-tuan, wa bi qala hadatsana Abdul A'la ibn Hammad qala hadatsana Hammad an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u 'ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Nampak tak? Dalam riwayat ini tuan-tuan, Hammad di sini ialah Hammad ibn Salamah.
Dia riwayatkan daripada Muhammad ibn Amr. Muhammad bin Amr ibn Alqamah. Muhammad bin Amr ibn Alqamah adalah satu orang yang mana hasanul hadis, tetapi dia saduq lahu awham. Ada waham-waham, kesilapan-kesilapan dia dalam riwayat. Dan Hamad bin Salamah pun, dia bukanlah satu orang yang mana berada pada level thiqah yang sangat-sangat thiqah. Biasanya, ulama akan berhati-hatilah dengan riwayat dia. Biasanya kalau Syekhain saya tak pastilah. Imam Bukhari, dia keluarkan tak Hamad bin Salamah daripada Thabit. Ataupun Imam Muslim sahaja keluarkan Hamad bin Salamah daripada Thabit. Tak silap saya, Hamad bin Salamah tak ada langsung dalam Sahih Bukhari. Sekejap saya tengok tak. Hamad ibn Salamah. Ada dalam Bukhari. Hamad bin Salamah ada dalam Bukhari. Cuma kita kena tengok lagu mana Imam Bukhari riwayatkan. Biasanya Imam Bukhari akan keluarkan jalan hadis dia daripada jalur Sabit je. Sabit al-Bunani. Dia min awthaqin nas. Min athbatin nas fi Sabit. Ala kullin, Hamad bin Salamah pun fihi kalam. Ada kalam lah fihi. Apatah lagi, apabila dalam riwayat dia daripada Muhammad bin Amr dalam hadis ni, telah diriwayatkan dengan 4 wajah, 4 cara. Dan berlaku ikhtilaf dalam riwayat tersebut. Telah berlaku ikhtilaf daripada dalam riwayat tersebut. Sebab tu, Ibn Abi Hatim, dia telah nukilkan daripada ayah dia, hadis ni lebih kurangnya tak sahih lah. Hadis ni dhaif, tak betul. Nampak tak? Hadis yang kita akan baca ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu telah mendengar an-nida. An-nida. An-nida tu apa tuan-tuan? Azan. Dalam hadis ni tak sebut pun nida pertama, nida kedua. Dari sudut dalalah hadis sahih sekalipun. Kalau tuan-tuan pegang hadis ni sahih, sebagaimana ramai ulama yang kata sahih. An-nida di situ nida mana tuan-tuan? Nida pertama ke nida kedua? Sebab tu, kalau dia mengaji hadis saja, dalam mengaji hadis tu pun, kita taklah ihatah, kita tidaklah tahu ke semua hukum hakam hadis tu. Kalau kita dengar, satu orang dua ulama yang kita percaya je lah. Kalau dulu, zaman tashih, tahsin, Syekh Al-Albani rahimahullah, rahmatan wasi'ah, wa jazahullahu khairan, anil Islam wal Muslimin. Dulu, dengar, Syekh Albani je. Syekh Albani kata sahih lah kita. Syekh Albani kata dhaif lah kita. Seolah-olah tak ada orang lain dalam dunia ni selain daripada Syekh Albani. Nampak tak? Lama-lama kita start dengar adanya Syekh Syuaib Al-Arnaut. Ada khilaf di kalangan mereka. Di sana sini. Lama-lama kita dengar tentang aliran mutaqaddimin. Madrasah mutaqaddimin. Yang banyak di Saudi sebagai contoh. Yang ada di Jordan. Kita dengar lagi ulama-ulama yang lain. Adanya Hamzah Malabari, adanya Syekh Tariq Iwadullah, adanya Syekh Abdul Aziz Tarifi, adanya Syarif Hatim Auni dan seumpamanya. Ada yang kata sahih, ada yang kata tak. Kita pun start bagar dah lah. Nampak tak? Start bagar. Kita pun mula jadi semakin confused. Sebab kita tak mengaji sehingga kita boleh buat keputusan sendiri tuan-tuan. Bila ulama hadis yang mutaqaddimin atau mu'asirin berselisih pendapat, kita tidak mampu untuk buat kajian kita sendiri. Untuk tarjih, untuk memilih pendapat yang paling mendekati kebenaran, hasil kajian kita sendiri. Apabila ulama-ulama ini berselisih pendapat. Nampak tak? Dulu orang kata hadis ni sahih, kita pun sahih lah. Tapi apabila datang orang lain kata hadis tak sahih, satu orang bahis, satu orang pengkaji, dia tak boleh buat keraking dah. Dia tidak boleh kata, ustaz aku kata sahih, aku nak pegang sahih. Mana boleh gitu nak pegang sahih? Mesti kena ada dalil. Nampak tak? Kecuali kalau dia mengaku aku taklid. Itu cerita lain lah. Jadi kalau kita nak betul-betul menjadi bahis pengkaji, kena jadi pengkaji yang betul lah. Tak bolehlah mendakwa mengkaji pada setengah tempat yang lain,
Kita kata, aku taklid Syekh Albani je lah. Nampak tak? Aku taklid Syekh Albani je lah. Aku taklid Syekh Fulan je lah. Tak boleh lah gitu, tuan-tuan. Jadi, hadis ni, hatta kalau kita pegang dia sahih sekalipun, kita tak nak dengar yang Ibn Abi Hatim kata hadis ni bermasalah. Sebab riwayat Hammad daripada Muhammad bin Amr, Hammad sendiri fihi kalam, walaupun dia ni satu orang perawi yang min a'immatis sunnah, daripada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Qarin Hamad ibn Zaid. Nah, dua-dua ni Basri. Tapi Hamad bin Zaid awthaq min Hamad bin Salamah. Hak ni, kalau nama-nama saya sebut ni, kita tak faham siapa Hamad bin Zaid, siapa Hamad bin Salamah, apa masalah mereka. Jadi hak tu pun memang kita ni muqallid lah, sungguh-sungguh muqallid lah, tuan-tuan. Muhammad bin Amr ibn al-Alqamah, siapa dia, apa masalah dia. Setengah riwayat Hamad riwayatkan secara marfu', setengah riwayat Hamad riwayatkan secara mauquf. Dalam setengah riwayat lagi tak pergi kepada jalan Abi Salamah daripada Abu Hurairah, pergi kepada jalan orang lain. Kaduk kira ni macam ittirab lah, tidak konsisten dalam riwayat. Sebab tu Abu Hatim isyaratkan kepada kelemahan hadis ini, walaupun zahir sanad dia, tuan-tuan, sahih ala syarti Muslim. Sanad yang zahirnya, secara zahirnya, orang panggil zahir sanad dia tu sahih, perawi-perawi Muslim, tuan-tuan. Tapi okeylah, saya ni jenis suka ambil jalan pertengahan. Kalau tuan-tuan tak nak pegang hadis ini sebagai dhaif, tak ada masalah. Sebab ada ulama yang kata hadis ni sahih, ramai pun kata sahih. Nampak tak? Tapi kalau kita kata sahih, kita nak faham macam mana? Sahih ni, tuan-tuan, hanyalah satu stage daripada nak keluarkan hukum. Dalil sahih ni hanya satu stage sahaja, bukan keseluruhan. Okey, lepas dapat sahih, bila Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu mendengar an-nida, panggilan azan. Nabi sebut tak azan pertama ke azan kedua? Nabi sebut tak azan pertama ataupun azan kedua dalam ni? Tak sebut. Sedangkan dalam riwayat-riwayat sebelum ini, Nabi SAW telah tafsilkan. Nabi SAW telah perincikan azan Bilal dengan azan Ibn Ummi Maktum dalam riwayat yang lain. Tapi dalam ni Nabi SAW sebut an-nida. Idza sami'a ahadukumun nida, apabila seseorang daripada kamu dengan an-nida, dengan azan. Wal ina'u ala yadihi, dalam hal keadaan ina', air masih lagi ada di dalam tangan dia. Bekas air itu dah ada dalam tangan dia. Fala yada'hu, janganlah sekali-kali dia letak, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sehinggalah dia menunaikan hajat dia daripada ina' tersebut. Maksudnya bukan setegak, bukan dua tegak. Apa yang diperlukan. Kalau kata orang tu jenis sekali sahur dia minum sebotol air, dah 3 liter, 4 liter, ada kau minum 3 liter, 4 liter. Tapi maksudnya kalau ada orang jenis minum seliter, 2 liter, hatta yaqdi hajatahu minhu, sehinggalah dia menyempurnakan hajatnya daripada tu. Maksudnya dia boleh minum sampai habis. Seliter, 2 liter. Dalam hadis kata wal ina'u ala yadihi. Ina' berada di tangan dia. Tapi kalau dia baru nak pergi cari, lagu mana? Jadi tuan-tuan, dalalah daripada hadis ini penuh dengan rumud. Dalalah dalam hadis ini penuh dengan rumud, penuh dengan kesamaran. Kalau tuan-tuan nak kata sahih sekalipun, tuan-tuan kena clearkan dalalah dia. Dalalah dalam masalah nida' yang pertama ataupun nida' yang kedua. Wal ina'u ala yadihi, qaid di sini, ala yadihi, qaid ini, qaid ittifaqi ke qaid ihtirazi. Kalau tuan-tuan ngaji dalam masalah mafhum, dalam kitab-kitab usul, mafhum, bila waktu kita boleh guna mafhum? Mafhum ni, bila kita sebut mafhum, biasa mafhum mukhalafah lah. Bila kita boleh guna mafhum? Apa kita kata bila kita sebut mafhum mukhalafah, tidak sebut mafhum muwafaqah? Sebab mafhum muwafaqah ni biasanya fi ma'na nas, musawi ataupun awlawi. Dia masuk dalam qiyas yang jali. Kalau istilah-istilah ni kita tak boleh faham, tuan-tuan, bagaimana kita boleh mendakwa ijtihad untuk berfatwa, bermudah-mudah? Tidak boleh, tuan-tuan. Jadi, apabila wal ina'u ala yadihi, sedangkan ina' itu, bekas minuman itu berada di dalam tangannya. Ala yadihi, berada di dalam tangannya. Qaid ni qaid ihtirazi ke qaid apa, tuan-tuan? Qaid ni qaid ihtirazi ke qaid ittifaqi? Kalau ihtirazi, mafhum hujjah. Kalau ittifaqi, mafhum ghairu hujjah. Kalau kita kata dia qaid ittifaqi, dia masuk dalam bab mana? Yang mana
Mafhum-mafhum yang mana dikira sebagai tidak terpakai kerana dia ittifaqi. Hal kharaja makhrajal ghalib ataupun apa. Benda ni ulama bahas tuan-tuan. Jadi sebab tu ulama kata dalalah dalam hadis ini kalau kita kata dia sahih sekalipun fihi ghumud. Ada banyak benda yang samar. Nampak tak? Hatta yaqdi hajatahu minhu, sehinggalah dia menyempurnakan hajatnya. Hatta yaqdi hajatahu minhu, sehinggalah dia menyempurnakan hajatnya daripada gelas tersebut, daripada bekas minuman tersebut. Nampak tak? Daripada bekas minuman tersebut. Yaqdi hajatah, menyempurnakan. Benda ni rumit juga tuan-tuan. Setiap seorang dia ada hajat yang berlainan. Sebab sahut tak sama. Dan dalam ni sebut wal ina ala yadihi. Ina ni, bekas ini biasanya merujuk kepada apa? Ina ni merujuk kepada, dia tak sebutlah air saja sebab ina ni bekas kan. Kita boleh guna untuk letak makanan, kita boleh guna untuk minuman, tu tak kisahlah. Jadi yang paling penting rumut dia pada masalah an-nida. Rumut yang kedua ialah adakah al-ina ala yadihi itu sebagai qaid ihtirazi, kemudian hatta yaqdi hajatah. Bagaimana kita nak dhabitkan benda ni? Menyempurnakan hajat dia. Adakah biikhtilafil ashkhas? Kalau dia jenis makan dalam talam, maksudnya yang dia berhentikan ina ni satu bekas. Dia tak semestinya kecil, tak semestinya macam gelas, tidak semestinya macam mangkuk. Mungkin lebih besar daripada itu. Jadi banyak mana yang mana dia boleh makan ataupun dia boleh minum. Rumud fi rumud. Sebab tu tuan-tuan, para ulama' kita, walaupun mereka menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih, sekalipun mereka telah fahami hadis ini sama dengan hadis-hadis sebelum ini. Iaitu an-nida di sini ialah an-nida'ul awwal. Nida yang pertama. Yang Bilal radhiyallahu ta'ala anhu azan. Nampak tak? Idza sami'a ahadukumun nida, alif lam di situ ahdiyah, iaitu nida yang pertama. Wal ina'u ala yadihi, sedangkan dia sedang makan ataupun sedang minum, fala yaqa'u. Dalam riwayat sebelum ni Nabi kata kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Nampak tak? Itu je. Kalau kita kata hadis ni sahih sekalipun, ulama mereka memahami hadis supaya harmoni, tidak nampak bertentangan antara satu sama lain. Apatah hadis ini kalau kita fahami dengan fatwa-fatwa yang kata boleh makan minum, dia bukan setakat bertentangan dengan hadis, dia bertentangan dengan nas Quran. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi ulama-ulama, majoriti para ulama qadiman wa hadithan, dulu sampai sekarang, mereka kata tak boleh ya tuan-tuan. Mereka kata tak boleh. Tak boleh. Adapun orang yang mana fatwanya hanya berdasarkan satu hadis saja, tidak melihat kepada dalil-dalil yang lain, tidak tadqiq dalam masalah usuliyah, maka dia akan katalah boleh. Ala kullin tuan-tuan, saya tidaklah nak berbahas panjang lebar, nak menyalahkan pendapat itu ini, tapi saya nak kata agamawan sebelum nak berfatwa dan seumpamanya, kononnya kita nak fatwa dengan yang rajih dan seumpamanya, biarlah yang kita fatwakan itu kita faham rajih dia kat mana. Kita boleh jawab iskal-iskal, permasalahan-permasalahan yang timbul pada dalalah-dalalah yang ada di dalam nas tersebut. Kita boleh jawab apabila ada ulama seperti Abu Hatim mengatakan riwayat ini bermasalah. Dan yang penting sekali, janganlah kita keluar daripada fatwa majoriti para ulama, terutama pada isu yang mana qaul itu secara zahir yang jelasnya bertentangan dengan nas. Yang mana kalau ikut istilah ulama usul, dia dah jadi fatwa yang syaddah. Semoga Allah SWT bagi taufik kepada saya dan tuan-tuan, kami iktibar untuk amal untuk sampai. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.